Alhamdulillah, kita pun sudah masuk ke Ramadan yang ke-10 ya, betul ya? 10 hari dah 10 pejam celik dah 10 hari dah kita betul. puasa Tapi sebenarnya Anwar, saya hari ni salah percaturan lah. Apa pasal? Saya hari ni bersahur benda sama sambal, jadi perut ni rasa macam tak apa nak sedap pagi ni. Biarlah percaturan tu selamat ya. Jangan pula tiba macam sakit perut pergi hospital, kena buka puasa. Tak boleh lah tak boleh. Kita kena sampai waktu berbuka nanti baru kita buka lah. Tapi itu mungkin peringatan untuk diri sendirilah. Kalau berbuka tu kalau sahur tu jangan makan benda yang pedas-pedas sangat. Nikmat juga tu dapat makan yang sedap-sedap. Betul lah. Tu kita ni sedap-sedap pedas ni. Betul, sedap. Matai makan tu memang sedap. Tapi sekarang ni bila rasa macam mula-mula ni macam tak apa dah sedap. Tapi apapun, selamat pagi. Assalamualaikum semua penonton Borak Kopitiam. Selamat berhujung minggu. Macam Anwar cakap, kita dah 10 hari dah Ramadan ni. Kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan lah. Maksudnya memang semua buat aktiviti dekat rumah. Saya seminggu Ramadan ni dah tahu dah macam mana nak beli kuih online. Betul-betul nak order-order semuanya semua di talian kita ni. Tak ada masalah dah. Semuanya dipermudahkan. Tapi apa pun kalau sebarangnya kalau nak diperkongsikan, kau nak kongsi kuih-kuih yang kat sana tu, bolehlah kongsi kat kita orang kat Borak Kopitiam ni. Kat Facebook boleh, Twitter, hashtag je Borak Kopitiam. Betul. Nak tunjukkan resepi kan. Sebab sekarang memang dia ikut musim. Musim PKP sekarang ni ramai orang yang dah pandai jadi chef. Dah pandai masak sendiri kat dapur. Macam Anwar sekarang pandai masak tak? Alhamdulillah. Saya baru belajar buat sup. Sup ayam senang lah, tapi itu paling benda tu yang sihat-sihat lah. Boleh buat sup lah Kira pandai masak jugalah. Jangan pandai buat masalah sudahlah. Okeylah, mencuba sebab banyak masa kat rumah kita boleh cuba. Saya pun ada cuba juga tapi kurang berjaya lah. Tak apa, saya cuba lagi next time. Ni kita nak ceritalah macam biasa hujung minggu ni sebelum kita mulakan kita punya berita-berita yang kita nak kongsikan, cerita yang ada. Kita nak cerita pasal cuaca dulu ya. Boleh. Kita elok juga nak tengok cuaca. Jom kita saksikan cuaca check pada hari ini di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kuala Lumpur jangkanya ramalan cerah. Cerah ke tu gambarnya macam? Dia cerah berselang-seli hujan. Dia ikut mood macam tu. Lepas tu kalau Shah Alam kita tengok ribut petir dan di Ipoh ribut petir juga. Tadi dan seterusnya di Georgetown. Georgetown tu kita ramalnya ribut petir. Hujan-hujan sekarang ni. Lepas tu naik ke utara lagi Alustad pun cerah. Lepas tu Arau. Kita pun insya-Allah ramalannya ribut petir juga. Tapi kalau kita perasan sebenarnya bulan puasa tahun ni memang banyak hujan lah. Tengah hari ke petang tu macam ada hujan lah. Rahmat lah. Ke Keluar Terengganu pula kita tengok cerah. Dan seterusnya kita ke Kuantan pun ramalannya ribut petir. So sekarang kita nak turun ke selatan, Johor Bahru pun ramalannya ribut petir juga hari ni. Untuk hari hujung minggu ni. Dan Simpang Pulai diramalkan apa banjir sekarang Oh ya. So harapnya semua baik-baik lah. Berhati-hati. Seremban ribut petir juga. Ni sebenarnya bila kita dapat tahu cuaca macam ni tau Anwar, macam Kuching pun kita ramalannya hari ni ribut petir dan seterusnya di Kota Kinabalu juga hujan ni ramalannya. Sebab apa? Bagus kalau kita tahu pagi-pagi ni cuaca supaya kita boleh buat perancangan. Betul. Hari ni kita kadang-kadang dah buat perancangan. Petang ni nak buka roti jola, dah plan dah. Roti jola biasalah Bulan Ramadan ni kadang-kadang banyak terplay out bahasa kita. Okey, roti jala. Jadi kita dah plan kalau rider nak hantar pukul berapa. Jadi kita tahu kalau petang-petang hujan ni takut terlambat nak buka puasa juadah tu. Tapi sebut pasal dah planning tu ni kadang-kadang takut-takutlah bila pening-pening ni sampailah beruban rambutnya pening nak beramalnya. Tapi nak katakan jangan risau tentang beruban ni sebenarnya. Kenapa? Ni nampaknya Ni muda lagi 25. Alhamdulillah. Tak ada uban. Tapi nak cerita ada kebaikan tentang uban ni kita dengarkan Ustaz Elias. Jom kita saksikan. Apakah kelebihan orang yang beruban atas kepala dia tu, uban dia tu ataupun rambut yang asalnya hitam dia jadi putih ni, apa kelebihan dia? Saya nak kongsikan ada beberapa kelebihan orang yang ada uban ni. Yang pertama sekali, nombor satu, orang yang ada uban atas kepala ni, uban tu nanti menjadi cahaya di hari akhirat. Uban atas kepala ni nanti dia akan jadi cahaya di hari akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, la tantifu syaiba ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Nabi, riwayat daripada Abu Daud, nombor hadis 4204. Kata Nabi, jangan cabut uban. Nabi kata, jangan cabut uban. Kenapa? Tidaklah seorang Muslim yang memiliki uban
melainkan uban itu akan jadi cahaya baginya di hari akhirat nanti. Tu dia. Macam mana? Ada yang suruh cucu cabut. Macam mana? Kadang ada. Rasanya memang biarlah kot Maksudnya uban tu akan menjadi cahaya katanya. Itu dia. Kalau mungkin sebelum ni kita tak tahu tu yang katanya suruh cucu cabut tu kan. Ni dah tahu ni. Jadi kita boleh ambil pendekatan tu lah katanya juga. Tapi ustaz pun beritahu kalau hukumnya cabut uban tu makruh, dia beritahu tak silap saya kan. Itu satu kelebihan lah, kiranya tak payahlah risau-risau kan. Nampaknya dah orang dah berumur kan. Tapi lagi handsome kot sebenarnya. Betul. Tapi ni yang uban betul. Jangan tiba-tiba bila dengar ni semua nak colourkan rambut colour uban. Sekarang trend juga bagus. Betul. Betul. Ada orang juga warnakan rambut jadi bleach. Colour-colour putih macam itu. Ni bukan apa, nak cahaya katanya. Jangan. Itu bukan. Itu lain lah kiranya. Itu memperoleh cara tiru. Okey, ada satu cerita lagi kita nak kongsikan sebenarnya pagi ni. Ini berita yang sebenarnya yang kita nak kongsikan ni satu benda yang menyayat hati lah sebenarnya. Sebab kita sedia maklum pandemik COVID-19 ni menular satu dunia. Jadi rata-rata seluruh dunia juga ramai yang merasai kehilangan apabila anggota keluarganya sendiri pun meninggal dunia akibat pandemik COVID-19. Dan yang berlaku dekat Malaysia juga, kalau kita sedia maklum, bila berlaku pengebumian akibat COVID-19, kita tak boleh berada di sana. Jadi ada satu individu ni buat rakaman melalui drone. Kita nak kongsikan dengan penonton semua. Jom kita tengok. Kes kematian ke-83 iaitu kes 4988 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 21 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 15 April 2020 jam 6.41 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga. Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenang. Pemergianku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa aku Ini sebenarnya yang dirakamkan adalah prosesnya daripada jenazah sampai dekat kubur tu sampai ditanam. Saya tak boleh sebenarnya, saya dah tengok video tu full, rasa sebab tu hilang kata-kata lah. Sebab yalah kita faham kan perasaan dia macam mana, tak boleh nak tengok bila dikebumikan. Tapi ada inisiatif membuat rakaman melalui drone tu sebagai kenang-kenangan untuk keluarga dia sendiri. Pastinya sebab kita tak dapat nak memberikan kecupan yang terakhir. Betul. Dan sebagainya. Satu perkara yang tidak boleh kita main-main lah. Betul. Belum kena berdiri sendiri, baru tahulah. Tapi apa-apa kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka semua yang telah pergi, yang pastinya adalah kita harapnya pemergian mereka dicucuri rahmat, dan pastinya kita doakan mereka digolongkan dengan orang yang beriman di akhirat nanti, kerana mereka syahid di dunia, dan moga-moga mendapatlah perjalanan yang mudah untuk masuk ke syurga, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu, kita nak kongsikan satu berita yang baiklah sikit kan, yang mana seorang rakan kita, Puteri Aisyah, dia dulu dijangkit pada awalnya dia katakan positif. Betul. Lepas tu tunggu keputusan, langsung alhamdulillah kita tengoknya dah pun negatif lah. So macam tidaklah kena COVID-19 ini. Betapa happynya bila dia dapat tahu yang keputusannya dah jadi negatif tu. Kalau kita tengok perjalanan dia, ni antara video yang ada daripada awal dia buat check up tu kalau kita tengok check up ni pun nampak macam kita tengok tu, macam kita rasa tu. Memang. Macam bila tu masukkan ke hidung tu kan.
Sebab kita dah tahu memang kebanyakan rakan-rakan artis kita pun ada kongsi bila diorang di saringan. Kita perhatikan memang bukan sengaja doktor ataupun nurse untuk mencocokkan saringan tu dalam hidung, bukan. Itu caranya, cara kaedahnya untuk buat ujian saringan COVID-19 ni kan. Tapi sebenarnya yang jadi cerita sekarang bila kalau kita tengok, kita contohlah daripada kes Puteri Aisyah, apa yang kita boleh tengok daripada perkongsian dia, daripada dia perjalanan dia, daripada mula-mula positif ke negatif tu, semangat dia tau untuk mengharungi benda tu semua. Dan dia kongsikan juga, ni dia dah baik nampak. Bukan main excited kan. Yalah, mestilah bersyukur sangat kan. Sebab dia di kuarantin, dia duduk di hospital seminggu kan. Seminggu, lepas tu nampaknya kelihatannya ceria sebagainya. Seminggu lebih rasanya 11 hari tu kan. Kita pun harapnya semua orang sentiasa bersemangat lah. Kalau apa-apa pun, kalau ditimpanya musibah ini, terus bersemangat. Doa tu yang penting, dan kita supaya bersemangat ni. Sebab apa? Satu semangat yang luar biasa. Betul, semangat yang luar biasa. Ditunjukkan seorang apa ni? Nenek. 106 tahun. 100-an lah umur dia, 100 lebih. Ini bukan neneknya ya, ini Puteri Aisyah tadi. Tapi yang kita nak kongsikan cerita pasal seorang nenek tadi, dia di luar negara. Yang mana nenek ni berusia 100 lebih lah umur dia kan. Tahun berlahir pun 19, 18, 16 itu kan. Jadi ceritanya nenek ni telah pulih juga daripada COVID-19 ni, COVID-19 ni. Jadi adalah orang tanya-tanya macam nenek ni macam mana boleh pulih, apa yang nenek ni amalkan semua kan. Rahsia. Apa rahsia? Sebab bila nenek ni duduk dia kat Birmingham. So dia kalau kat sana dia dikatakan dia banyak beramalkan aktiviti fizikal. So dia pun banyak, bukanlah duduk santai-santai saja, tapi dia tua ni pun dia still lakukan aktiviti fizikal, keluar daripada rumah dan langsung menjadikan dirinya kuatlah badannya, imunisasi dia, tulang. Sebab kan ingat tak F ni hari tu masa kita buat senaman-senaman tu, antara yang meningkatkan imunisasi adalah Senaman. Yelah, kita kat rumah kan banyak masa sekarang, bolehlah juga kita bersenam-senam kan. Tapi tak apa, nanti kita akan sharekan antara senaman-senaman kat rumah yang mudah-mudah boleh buat kan. Betul. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu, macam biasalah kita nak kongsikan dilema kita untuk hari ini. Yang berlaku berita sekitar minggu ini. Yang pertamanya saya nak kongsikan ni, jumlah kes pulih ni. Ini satu berita yang positif sepenuhnya, jumlah kes pulih sepenuhnya terus meningkat yang diberitahu ni oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah. Sebanyak 4,362 ataupun 70% daripada keseluruhan kes lah. Ini yang dah sembuh sepenuhnya. Jadi katanya lagi bagi kes baru pula sebanyak 105 kes. Daripada jumlah berkenaan, 11 individu daripada kes import, 94 daripada penularan tempatan dan 60 kes tu katanya juga daripada kawasan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Tapi Dr. Noor Hisham juga memaklumkan tiada pertambahan kes kematian dilaporkan semalam dan jumlahnya kekal 103 kes atau 1.67% daripada keseluruhan kes. Alhamdulillah. Satu perkara yang kita boleh harapkan berterusan semangat ini. Dan kita nak tengok susulan, iaitu penjawat awam bertugas dalam norma baru yang kita mulainya insyaAllah pada esoklah 4 Mei ini, yang di mana Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali berkata ia susulan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengumumkan pembukaan sektor ekonomi dan awam bermula 4 Mei ini. Justru itu beliau mengarahkan ketua jabatan mengambil langkah proaktif, ketua-ketua jabatan mengambil langkah-langkah untuk melakukan meeting dan jabatan, dan untuk langkah membuatkan satu persediaan untuk aspek keselamatan serta kebajikan awam mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Penggiliran pekerja selain melaksanakan waktu anjal, terutama mereka mempunyai kesulitan bagi penjagaan anak. So kita tengok ada langkah-langkah ini pun adanya banyak, adanya 9 langkah untuk persediaan mereka untuk kembali bekerja sebagainya. Betul. Satu dia benda ada yang SOP dia lah kan, kena ikutlah SOP tu sebab kita masih lagi kena berjaga-jaga. Bukannya kita maksudnya kalau kita dah kena kerja tu maksudnya kita dah bebas dari COVID-19. Tak, kena berjaga-jaga juga, kena juga ikut SOP yang telah disediakan. Waktu ini dikatakan adalah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, betul. PKPB. Alright, yang seterusnya saya nak kongsikan ni 372.845 juta pelan pemulihan usahawan pasca pandemik ini yang diberitahu oleh kerajaan kita ni melalui Kementerian Pembangunan Usahawan
dan Koperasi MIDEC memperuntukkan sebanyak 372.845 juta untuk pelan pemulihan usahawan pasca COVID-19. Dan diberitahu juga oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata peruntukan ini dijangka dapatlah dimanfaatkan hampir 907,000 perusahaan kecil dan sederhana mikro seluruh negara. Dan pelan ini akan dilakukan dalam 2 fasa. Fasa 1 iaitu daripada bulan Mei hingga Disember 2020. Fasa 2 Januari sehingga Mei 2021, yang mana pelan ini tujuannya untuk memastikanlah pemulihan operasi perniagaan usahawan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 ni. Dan seterusnya kita tengok susulan yang mana kebenaran berniaga waktu akan datang ni 4 Mei ini adalah satu berkat atau rahmat dalam Ramadan, kerana lebih daripada 5,000 penjaja dan peniaga kecil akan mendapat manfaat daripada pengumuman kebenaran beroperasi oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kemarin. Bagaimana mereka masih perlu menunggu prosedur operasi standard secara lebih terperinci. So semua kena tunggu ni dan perhatikan perkembangan daripada kerajaan tentang prosedur yang akan dikeluarkan dalam waktu terdekat. Saya rasa hari ini kot insya-Allah akan keluarnya. Dan Presiden Gabungan Peniaga dan Penjaja Bumi Putera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata kebenaran beroperasi itu disifatkan sebagai anugerah ketika bulan Ramadan. Jadi semua yang nak berniaga ni standby, kita tunggu apakah prosedur standard nanti. Betul. Sebab kita kena ada SOP tu juga, macam yang diberitahu kan, walaupun ada PKPB itu tapi maksudnya kita masih lagi kena berjaga-jaga. Okey, seterusnya kita nak kongsikan ni untuk warga bandar dari kampung yang mungkin tersekat tak dapat pulang ke tempat bekerja. Jadi PDRM akan sediakan jadual pulang yang mana pergerakan ditetapkan daripada 7 hingga 10 Mei. Diberitahu oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, Polis Diraja Malaysia akan menjadikan jadual pergerakan bagi memastikan kelancaran perjalanan berkenaan. Dan sehingga kini katanya PDRM dah terima lebih kurang 500,000 permohonan untuk pulang bekerja, dan kebenaran tu bergantung daripada kelulusan Gerak Malaysia aplikasi yang kita kena download tu kan. Jadi PDRM juga akan membuat kenyataan media bagi menjelaskanlah lebih terperinci mengenai seperti bila, di mana untuk prosesnya tu. Jadi kata Datuk Seri Ismail Sabri juga ingatkan penjawat awam janganlah terburu-buru pulang untuk pergi kembali bertugas sebab dah nak mula hari Senin ni kan. Dia minta juga untuk majikannya memahamilah kalau mungkin stafnya tu masih ada di kampung dalam tempoh tu, mungkin kena tunggu tarikh perjalanan yang ada baru boleh kembali bertugas kemudiannya. Dan juga nak kongsikan sikitlah kan yang mana yang boleh bekerja di rumah diteruskan, tak ada masalah untuk kerja di rumah dahulu. Sebab tadi kita maklumkan ada yang ada anak dan sebagainya, nak uruskan balik tu tak apa, slow and steady. Kita nak maju ni, nak meningkat balik ni, relax dulu. So slow and steady kita insya-Allah akan dapat perjalanan. Dan seterusnya nak ceritakan tentang kewangan, yang mana Menteri Kewangan saran institusi kewangan lupus kadar faedah terakru. Yang mana kita lihat Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyarankan semua institusi kewangan khususnya yang terbabit dalam moratorium untuk mempertimbangkan bagi melupuskan kadar faedah terakru, iaitu bagi pinjaman sewa belilah atau keuntungan sepanjang tempoh 6 bulan skim tersebut. Dan sehubungan itu beliau berkata Kementerian Kewangan sedia bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia dan sektor perbankan bagi memastikan pelaksanaan saranan itu. Dan kita lihat banyak juga yang disampaikan daripada moratorium daripada ahli Parlimen Gua Musang yang juga bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah berkata institusi perbankan Islam faedah tidak boleh dikenakan. Malah rancangan untuk berbuat demikian juga dianggap salah. Jadi ini banyak perkongsian daripada orang-orang yang berilmu tentang ini. Jadi kita lihat bagaimana dari sudut agama pun memberikan penjelasan bahawa tidak perlulah kita meletakkan faedah kerana dari sudut kemudaratan ataupun nak memudahkan masyarakat kita untuk melakukan pembayaran juga. Yalah, kita ni
ni nak melonjakkan balik ekonomi, maka kita perlu jugalah ada strategi dia dan untuk memudahkan rakyat dan juga meningkatkan lagi majukan lagi Malaysia. Okey, ini berita yang saya nak kongsikan yang terakhir lagi ni. Ini berita yang macam paling trending lah minggu ni ceritanya. Sebab apa? Ini orang cakap, kita ni rakyat Malaysia ni sebenarnya kreatif. Betul. Bila ada banyak sangat masa dekat rumah, bila hari-hari duduk depan TV menunggu pengumuman daripada menteri-menteri kita. Jadi nak jadikan cerita, sekarang ni pakaian daripada Menteri Pertahanan, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri ni, orang kreatif ni disamakan dengan juadah berbuka puasa tau. Ada kuih muih dekat situ tau. Kalau tengok setiap hari kan, kalau Datuk Seri Ismail Sabri kan pakai baju batik kan. Katanya nak mempromosikan batik kita. Betul. Tapi bila orang dah dibandingkan dengan juadah berbuka, biasalah Datuk Seri bulan-bulan puasa ni kadang-kadang kalau siang-siang jangan tengok takut nampak macam kuih nanti kan. Dan yang saya rasa menjadi tarikan lagi apabila sebenarnya Datuk Seri Ismail Sabri sendiri berkongsi dekat Instagram peribadinya dengan captionnya saya baca sikit kreatif betul warganet. Baju saya dah jadi kuih muih. Saya ingat saya jadi model batik Malaysia je. Rupa-rupanya jadi model kuih dan aiskrim pula. Terima kasih warganet kerana menghiburkan bukan sahaja saya tapi seluruh rakyat Malaysia. Selamat berbuka puasa dengan kuih-kuih baju saya, dia kata dekat situ. Tapi apa yang seronoknya bila ada menteri yang berkongsi sebegini, kita sebagai rakyat ni rasa dekat. Dan kalau kita tengok posting tu, rakyat Malaysia yang komen, netizen yang komen, ada lebih 1,000 komen tau. Dan rata-rata macam sporting lah Datuk Seri, sporting lah Datuk Seri. Betul. Ini yang kita seronok dengar dan satu benda yang boleh menaikkan lagi semangat kita kan. Kita nak masuk nak bekerja balik, nak bangkit lagi kan. Tapi sebut pasal yang kuih muih ni sebenarnya ada juga satu grup ni yang viral juga sebenarnya tentang masakan yang tak menjadi. Oh, masak apa tak jadi hari ni tu. Kita tengok kalau masakan yang tak menjadi, semua orang pun sharing. Yalah, al-maklum ramai yang sudah menjadi chef tapi betul. menjadi tak menjadi je pula. Saya dah follow dah grup tu kat Facebook, masak apa tak jadi hari ni. Sebab kan PM ada, mula saya tak tahu ada grup tu, tapi bila PM kita bagi tahu kalau masak-masak tak jadi tu bolehlah post kat masak apa tak jadi hari ni. Ada ke grup ni? Rupanya memang ada dekat Facebook. Jadi kalau kita tengok ini antara banyak contoh-contoh yang ada bila cubaan-cubaan chef-chef baru nak up ni lah macam kita ni. Nak cuba-cuba buat kuih ke buat masakan yang hasilnya tak macam dalam gambar yang tengok resipi. Jadi dengan caption yang ada jenaka pula kat situ, ramailah orang yang macam alah bolehlah kita buat gelak-gelak kan musim-musim duduk kat rumah lama ni kan. Ini apa yang masakan yang tak menjadi tu? Saya buat popiah. Tapi popiah masak kicap sebab popiah saya rentung. Biasalah kita tak pernah buat baru pertama kali. Ini contohnya, ini masak apa Dia nak buat roti jala kot. Okey, itu mungkin bekas tempat ni Mungkin dia nak keluarkan serbuk-serbuk kot. Oh, dia buat roti jala ni? Dia nak serbuk pula. Dia nak keluarkan alu tu lah, nak buat alu tu untuk roti jala. Dia punya tempat nak keluar cecair dia tu lah. Okay. Jadi tak tengok jadi? Nampak kreatif buat sendiri dia punya tu Alah comel, alah hai. Macam bedak nampaknya. Keluar macam bedak Dia tak jadi keluar macam nak buat roti jala. Tapi sebenarnya banyak orang kat situ, banyak. Kreatif. Nampak sangat yang kreatif tadi tu. Tapi bagus lah. Ni apa dia? Oh, kek batik yang keras gila. Ini kek batik. Saya rasa ni dia tak jadi kek batik, dia kek batu namanya. Kek batu. Kek batu keras ni. Tapi bukan tapi kutuk pula. Tak ada, saya tak kutuk. Saya memuji yang bahawa kita ni berani juga menampilkan kita punya kesilapan. Berkongsi. Bukan apa bila orang kongsi kat situ sebenarnya ramai orang-orang yang betul kan. Ini mungkin sebenarnya awak terlebih ni, awak terkurang ni. Jadi kita pun dapat macam gitu punya. Kita boleh buat balik. Kan. Jadi yang tak jadi tu jangan simpan, tunjuk. Jangan nak tunjuk yang jadi tau. Okey, kita nak berhenti rehat Okey, kita berhenti rehat sekejap. Nanti kita kembali. Kita banyak informasi nak kongsi ni tentang psikologi, tentang perkembangan Malaysia lah. So kembali selepas ini. Okey, ada TikTok tak?
Saya tak ada. Malah asal tak ada TikTok. Sebab saya ni adalah golongan pemerhati. Golongan saya pemerhati. tengok macam sekarang tengoklah nampak macam Anwar selalu buat TikTok kan pagi, petang, siang, malam. Kocak. Tak ada juga ni sebenarnya. Oh, tak bukan, ada. eh? Tapi nak sebut pasal TikTok ni juga. Kenapa? Sebenarnya ada tengah viral juga tentang Ustazah Hasni. Dia bagi pesanan. Oh, dia main TikTok. Ustazah, tak tahulah Ustazah main ke tak. Tapi Ustazah cakap lah yang ada di perkongsian ni. Ni TikToknya. Kita dah buat macam tu tak, Ifni? Saya terus macam nak tergamam speechless. Tak panjang nampak Ustazah. Betul. Itulah dia TikTok yang sebenarnya dikongsikan Ustazah Hasni. Ustazah Hasni dia kongsikan bahawa bila siapa nak buat TikTok ni waktu Ramadan ni, buatlah yang manfaat. Sebab macam contoh macam Haziq lah. Haziq Husni, dia buat TikTok juga, tapi ada yang dia kongsi dengan mengaji. isteri dia. Tak, dia macam information. Benda yang bermanfaat. Tapi Anwar boleh buat macam Ustazah tadi tak? Oh, sebenarnya tak boleh lah. Hebat macam mana? Itu antara orang-orang yang luar Ustazah, perkongsian daripada Ustazah Hasni. Ustazah Hasni ni pula dia lukisan-lukisan. Ustazah Hasni, Ustazah pandai melukis. Ada galeri dia sendiri. Pernah juga pergi tengok dulu. Memang Ustazah banyak kreativiti dia. So tapi itulah nak maklumkan siapa yang waktu Ramadan ni, isikanlah dengan benda-benda yang bermanfaat. Kalau ada Hefni nak buat TikTok tu, bagilah benda manfaat kan. Tak payahlah tunjuk makanan saja. Tak boleh tunjuk makanan je. Dia berlita lah bagi-bagi ni. Aduh, geram. Bagi. Tak apalah, itu yang kita nak kongsikan. Tapi sebenarnya kita memang kena cerita pasal makanan, Anwar. Sebab apa? Kita bulan-bulan puasa ni bila pagi je kita dah fikir dah petang nanti apa jodoh kita nak makan buka puasa nanti. Sampingan. Kita kena fikir, kena buat perancangan sebab hari ni nak makan apa, besok nak makan apa, lusa nak makan apa. Betul juga. Betul juga kan. Jadi hari ni mungkin kita boleh dapat idea sikit lah. Sebab apa? Ingat nak try lah ni. Tak pernah try lagi. Ada satu makanan yang tengah famous juga sekarang ni. Nama dia, saya baru pertama kali dengar. Nama dia ikan tiram berapi. Ikan tiram berapi Sabah. So kita nak tahu tentang ikan tiram berapi Sabah ni. Kita bersama dengan tuannya di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar Hefni dan Anwar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Sama juga kat sana. Alhamdulillah. Kak Dayang macam mana? Sihat ke semua? Sihat, Alhamdulillah. Kak Dayang Sihat-sihat. Kak Dayang di Kota Kinabalu ya? Ya, Kota Kinabalu. Kalau Kota Kinabalu selalu waktu berbukanya lebih cepat ya? Dah masuk waktu buka ke? Awal sangat bukan. Okey, kita nak cerita ni pasal ikan tiram berapi ni, Kak Dayang. Saya pertama kali dengar macam mana ikan ni sebenarnya rupanya ni. Okey. Nama di sebalik ikan tiram tu, sebenarnya ikan tiram ialah sambal yang diserap dan disumbat di dalam perut ikan. Kemudian kita jemur dia. Jemur dalam beberapa hari. Selepas tu kita packaging lah, kita vacuum dan kita packaging. Ini adalah resepi turun-temurun moyang dari sebelah arwah ayah. Inilah kalau so, memang nampak. keluarga memang makan ikan tiram lah. Tapi kakak bagi nama komersial kan, kakak letak Dayang tiram berapi Dayang selepas dikomersialkan lah. Sekejap, tiram tu nama ikan ke? Oh, nama ikan tu tiram ya, Kak? Kenapa? Apa dia? Nama ikan tu ikan tiram. Okey, sebab ikan tu disumbat sambal, kita memang gelar dia ikan tiram. Okey. Ikan tiram. Bila dah disumbat sambal baru nama dia jadi tiram Bila disumbat sambal asam tu, jadi kita panggil dia ikan tiram. Sebelum dia disumbat sambal nama dia lain. Patut. Sebelum disumbat sambal nama dia lain. Sebab Hefni Kita tambah nama berapi tu sebab rasa dia agak pedas, rasa manis. Tapi kalau dijemur ni kalau ikan yang jemur-jemur, yang saya tahulah ikan jemur-jemur macam ikan masin dijemur. Ikan perkasan pun jemur kan? Perap juga kan? kadang-kadang boleh juga dikeringkan tu.
Tapi dia pegat-pegat macam tu jugalah. Tapi yang ni dia sumbat sambal dulu. Ikan ni kita jemur. Sebenarnya kalau sebelum dikomersialkan, ikan ni tak payah jemur pun tak apa. Sehari je lepas letak sambal tu, kita makan, lepas tu simpan dalam peti ais, lepas tu goreng lagi. Tapi sebab setelah kakak komersialkan dan kita hantar ke pasar raya dan hantar ke Semenanjung, kita kena jemur lah supaya dia tahan lama, 3-4 hari macam tu jemur. Apa ramuan dia, Kak? Macam mana nak lakukan isi-isi dia tu yang disumbat tu, apa ramuan dia sambal tu? Okey. Dalam perut ikan tu kita ada biji asam jawa tu. Okey, itu bahan utama dia. Kita ada lada padi dan simple je. Garam, gula, ajinomoto simple je. Cuma yang bagi sedap dia tu sebab ikan pelambus tu rasa dia agak unik. Tapi kan Kak, macam ikan tiram ni, ada ke dia jenis-jenis ikan yang bersesuaian untuk buat ataupun semua jenis ikan boleh? Okey. Kalau yang betul-betul original, kakak buat ikan belawis. Dan yang kedua, kita buat ikan kuaci atas permintaan sahabat-sahabat di Brunei. Di Brunei tu makan ikan tiram, tetapi diorang menggunakan ikan kuaci. Dia macam terubuk, bertulang. Macam ikan terubuk. Tapi sempena PKP ni, kakak tambah lagi 2 family baru. Kita guna ikan tunai dan ikan cengkaru supaya meriah. So banyaklah menu yang akak sediakan sebenarnya. Kalau yang original 2 jenis ikan saja, tapi sempena PKP sebab permintaan yang banyak, jadi kakak tambah lagi family baru lah. So ada 4 jenis ikan sekarang. Boleh ke nak tahu berapa harga setiap kalau kita daripada Semenanjung nak pesan, nak order semua, berapa harga? Okey, untuk satu pack macam ni selepas di packaging, okey. Dalam satu pack ni dia 300 gram hanya RM15 sahaja. 300 gram dalam RM15. tu ada 4 atau 5 ekor. So kalau kakak kirim ke Semenanjung dalam masa 2 hari sampailah. Guna Citylink, Pokaju. Yelah. Semasa PKP ni agak lambat seminggu macam tu. Faham. Kita semua faham tentang benda tu kan, sebab ada ramai orang yang post-post sekarang ni tak nak keluar kan. Tapi RM15 300 gram tu harga yang sangat-sangat berbaloi bagi saya rasa. Sebab apa? Nak buat pun macam renyah kan. Sangat memudahkan kan, tak perlu pergi pasar nak bersihkan, nak buang perut semua. Dah ada sambal yang diperap, udah pagi, sangat berbaloi, sangat memudahkan. Jadi kita dapat tu terus goreng je ke macam mana Kak? Dapat dia tu, okey, masuk peti air siapa nak goreng tak perlu basuh, goreng je. Okey, letak limau ke. Tapi biasa kalau kakak hantar ke Semenanjung, orang Semenanjung buat ala-ala perkasan, dia campak-campak bawang. Cuma beza dia kira berarti tak ada beras lah kan. Dan kakak kalau kita lihat ni, cara nak hidangan dia, goreng, lepas tu letak je lah, makan dengan nasi boleh. Betul. Dia sangat sesuai makan dengan nasi putih panas-panas. Ambil asam di dalam perut ikan tu, gaul di nasi tu. Baru. Kick, orang Sabah cakap apa? Baru ada kick. Oh, kick. Baru dah rasa kick. Maksudnya pilihan memasak tu memang kena goreng je lah Kak Tapi masa kakak hantar ke Semenanjung, kakak dapat feedback orang Semenanjung ada masak lemak. Dia buat masak lemak ikan ni? Masa kakak hantar pergi Negeri Sembilan, dia bagi kakak gambar, dia masak tiram berapi lemak, nenas, nangka. Jadi lagi panjang namanya tiram berapi masak lemak cili padi pula dah. Selama ni yang kakak makan dengan family di Sabah, kita goreng, letak limau atau kita bakar. Itulah. Bila borak-borak pasal makanan ni memang terleo dah saya ni Kak. Tapi apa pun nak maklumkan, terima kasih Kak Dayang kerana berkongsi tentang menu istimewa ni, ikan tiram berapi ni. Kami doakan semuanya berjaya dan terus berjaya dalam perniagaan, dan sebab kita nak beralih ke Jepun pula. Kita nak pergi ke Jepun nak tengok. Terima kasih TV3, terima kasih Borak Kopitiam menjemput kakak. Terima kasih. Kak, stay safe. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Itu dia. So itu dia daripada Sabah. So kita nak pergi Jepun pula. Saya dah hilang dah apa nak cakap hari ni. Saya terfikir nak makan ikan tu pula kejap lagi. Sabar. Okey. Kita nak pergi Jepun buat apa? Kita nak Jepun, kita nak saksikan satu video yang istimewa diberikan daripada produser kita Zafira dengan wartawan kita Syahmi. Mereka ke sana. Jom kita saksikan. Pengembaraan tim produksi Borak Kopitiam di Jepun kali ini adalah di sebuah pulau yang terletak di sebelah barat negara Jepun, iaitu Pulau Sado. Untuk ke sana, kami perlu menaiki feri dari pelabuhan Niigata dan perjalanan ke Pulau Sado dianggarkan selama 2 jam. Pulau ini berkeluasan 855.26 km persegi menjadikan Pulau Sado pulau ke-6 terbesar di Jepun. Pulau Sado juga sangat maju kerana pelbagai kegiatan ekonomi dilakukan di sini dan antara industri utama adalah melombong emas. Kami berpeluang melawat bekas lombong emas iaitu Sado Kinzan dan kini ditukar menjadi muzium oleh Biro Pelancongan Pulau Sado. Aktiviti melombong emas di Pulau Sado bermula sekitar tahun 1600 iaitu pada era Edo di bawah pemerintahan Tokugawa Shogunate. Marco Polo, seorang pengembara terkenal dari Itali, menggelarkan Jepun sebagai the land of gold apabila melihat kekayaan sumber mineral seperti emas dan perak di negara itu. 金を採掘している時期は、多くの人々が佐渡島外からも、金を採掘に、来てまして、多くの方が、こちらの方に住んでました。で、江戸幕府の、貴重な、部分にもなりますので、非常に、日本に貢献した場所になります。この施設は約50年前にオープンした施設になります。この佐渡金山の金を採掘する様子を皆様に見てもらうためです。今も掘れば金は出てくるんですけれども、今約30年前に採掘の方は終了して今は採掘の方をしておりません。 Muzium Sado Kinzan ini menyediakan pelbagai maklumat informatif di sepanjang terowong ini. Tapi di sini bukan sahaja ada gambar dan teks. Pihak muzium juga menggunakan patung bergerak untuk memberi gambaran asal kepada pengunjung mengenai aktiviti melombong emas. Di sini, pengunjung dapat mempelajari cara melombong emas secara tradisional dan juga teknologi yang digunakan. Selain daripada pameran arkeologi, pihak muzium juga menyediakan Gold Bar Challenge di mana pengunjung kena mengeluarkan jongkok emas seberat 12.5 kg dengan menggunakan satu tangan. Jika berjaya, hadiahnya adalah sekeping kad emas yang bernilai 4,500 yen atau RM190 Malaysia. Melihat ganjaran yang ditawarkan membuatkan wartawan kami juga cuba menyahut cabaran ini. Lawatan kami tidak terhenti di Sado Kinzan sahaja. Seterusnya, kami menuju ke lokasi kedua iaitu sebuah Gold Park yang terletak di Nishimikawa. Perjalanan dari Muzium Emas ke Gold Park ini mengambil masa selama 1 jam. Di sini juga menyediakan pameran produk-produk daripada emas dan lagi menarik, anda boleh merasai sendiri pengalaman mendulang emas. Aktiviti mendulang emas di sini disediakan mengikut 3 tahap iaitu beginner, intermediate dan advance. Pada tahap advance, anda berpeluang mendulang emas di sungai yang terletak bersebelahan fasiliti ini. Bukan senang nak mendulang ni, ia memerlukan teknik yang betul dan kesabaran yang tinggi.
sekarang ni saya berada di Sado Nishimikawa Gold Park. Dan antara aktiviti utama yang anda boleh lakukan di sini adalah anda boleh experience sendiri bagaimana untuk mendulang emas. The best part jika anda berada di sini, jika anda menjumpai emas di dalam pasir ini, okey, anda boleh masukkan emas itu di dalam botol seperti ini dan anda boleh bawa balik emas tersebut. Jadi emas ini akan menjadi milik anda. Kami di sini pastinya kagum melihat bukti kemampuan generasi dahulu yang hanya menggunakan kapak dan parang membelah gunung untuk mencari emas. Dengan kekayaan hasil bumi dan juga usaha nenek moyang mereka membanting tulang, pastinya memberikan kesenangan kepada generasi kini di Pulau Sado. Itu dia Pulau Sado. Saya dah tahu dah nanti kalau yalah dah selesai musim-musim COVID ni, dah kembali seperti biasa. Kat mana nak pergi kalau nak pergi bercuti? Boleh gali apa? Gali? Cari emas. Dulang emas. Kalau dapat boleh bawa balik Itulah. Rasanya untung wartawan kita tu kan. Emas tu dia buat apa lah. Dia bagi sesiapa ke kan. Tapi kita nak ke Johor lah lepas ni. Kita nak Johor ni sebab kita bersama kita di talian adalah Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siti Aisyah. Siti Aisyah Muhammad Ghazalan. Kita ada pegawai psikologi Clinical Hospital Permai Johor Bahru. Ini kita berlintas langsung dengan suara pagi ni kita ya. Macam mana? Okey ke semuanya dekat sana tu? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah kat sini. Ceria suara Aisyah pagi ni ya. Kita pun sedia maklum di Malaysia kita sudah ketahui tentang apakah new normal kan. Kita dalam PKP ni banyaknya perkara baru dan kita nak tahu lebih lanjut, kita nak tanya terus kepada Aisyah apa sebenarnya tu yang nak katakan tentang new normal tu sebenarnya. Boleh ceritakan? Okey. Bila kita sebut tentang new normal dan sekarang ni kita fokus pada adaptasi kepada new normal So, sekarang kita nak faham masuk yang mudah. Apa masuk adaptasi kepada new normal? Adaptasi ni adalah perubahan kelakuan yang membolehkan kita untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. So, ada kajian menunjukkan bahawa apabila manusia ini mengadaptasi diri mereka dengan perubahan baru atau kita sebut sebagai normal baru, mereka akan melalui masuk hidup dan ini yang membuatkan mereka merasa puas hati dengan kehidupan mereka. Ini yang kita nak dalam masyarakat kita iaitu keupayaan ketahanan yang dengan situasi yang berlaku sekarang. Tetapi kita perlu ingatkan, adaptasi ini bukan datang dengan segera. Ia bukan automatik. Ia bergantung kepada individu dan ada proses yang berlaku bagi menuju kepada adaptasi ini. Ifni dan Anwar. Tapi kalau kita nak fahamkan lagi lah, kalau daripada PKP daripada fasa 1 lagi kita dah start mula nak bagi orang faham tentang new normal ni kan, Aisyah. Dan macam untuk individu, siapa yang lebih terkesan sebenarnya dan berdasarkan kajian telah dilakukan ni sebenarnya untuk new normal ni? Okey, dia begini kalau kita nak lihat, kita tak boleh nak generalize satu situasi itu kepada reaksi semua orang pada satu situasi itu semua sama. Tak kita boleh lihat daripada situasi, kita lihat pada peringkat proses adaptasi ni So pertama adalah kita lihat dari segi zon ketakutan. So apa yang berlaku bagi satu individu ini apabila dia berada dalam zon ketakutan, apa yang berlaku adalah selalunya kelakuan yang menunjukkan kepada ketakutan mereka tidak pasti atau hilang keyakinan diri atau cuba salahkan orang lain ataupun cari alasan ataupun sangat terpengaruh dengan apa yang orang lain katakan. Dan seterusnya apabila individu ini mula menerima keadaan yang berlaku, kunci katanya adalah acceptance, menerima. So apa yang berlaku adalah mereka akan rebuild balik, restructure balik, cuba cari jalan, fokus pada apa yang mereka boleh lakukan. So pada peringkat zon pembelajaran ni, apa yang berlaku adalah mereka boleh bina keyakinan diri, kumpulkan kekuatan mereka, kena emosi mereka, kena pasti informasi dan mereka boleh lihat daripada perspektif yang boleh membina diri. Seterusnya, daripada peringkat zon pembelajaran nak pergi kepada zon pertumbuhan ataupun growth, kita boleh gunakan sebagai analogi bola. Kalau kita baling bola tu akan jatuh, tapi dia akan melantun semula, betul tak? Betul. Okey, ini yang kita nak sebenarnya. Bila kita jatuh, kita nak lantun semula. Ini adalah apa yang kita katakan sebagai minda yang mencabar.
kita boleh memberi manfaat pada orang lain, kita boleh jaga diri kita dan memberi manfaat pada orang lain. Okey, so sedikit itu adalah bagaimana mengapa kita sebenarnya kena adaptasi ataupun kita kena follow new normal kan. Tapi cuma betul. boleh tak nak tahu apakah yang sebenarnya yang paling basic, yang paling basic untuk kita masyarakat kita untuk memahami new normal tersebut. Apakah paling basic? Okey, dia macam ni. Okey, paling basic adalah apa yang kita maklumlah. Kita yang selalu membasuh tangan. Tapi sekarang ni bila kita sebelum ni mungkin kita tak jadikan dia sebagai sesuatu yang rutin seharian kita. Sekarang ni kita akan menjaga kebersihan, kita akan bawa hand sanitizer di mana-mana, kita akan duduk di rumah lebih daripada berada di luar. Okey, ini membantu kita dalam memutuskan rangkaian jangkitan COVID ni. Tapi kita perlu ingatkan juga ada perkara bila berlaku situasi yang mencabar ni ada perkara yang tidak membantu. Contohnya fikiran yang mengganggu ataupun selalu berfikir di luar apa yang mereka boleh kawal. Okay? Ataupun kerisauan yang melampau yang boleh menjejaskan tidur, tak dapat makan ataupun menjejaskan fungsi harian. Ini yang kita tak nak lah. Okay? Betul, itu dia akan jadi. Yalah, dia pun tak senang nak duduk lah kalau fikir-fikir macam tu. Tapi macam mana caranya Aisyah kalau ada yang berfikiran sebegitu? Sebab kerisauan ni timbul, semua orang pun risau juga. Jadi macam mana kita sendiri nak mendidik kita punya fizikal, mental kita untuk menangani COVID-19 ni sebenarnya Aisyah? Okey, dia macam ni. Kunci katanya adalah kita fokus pada apa yang kita boleh kawal. Okey, perkara yang kita tak boleh kawal, kita memang tak boleh buat apa. So apa yang kita boleh kawal adalah diri kita sendiri. Kita hanya boleh tahu diri kita, kat mana kita berada sekarang. Okey, kita sebenarnya ada strategi lah saya nak kongsikan dekat sini. Boleh ke saya kongsi? Boleh. Okey, strategi utama saya gunakan akronim CRMI. C itu apa? C itu connection. Connection dengan Tuhan. Okey, bila mana kita sebut pasal connection, kita kena tanya diri kita. Adakah hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan ni dapat membantu kita? Sebenarnya ya, dapat. Okey, bila kita percaya, kekuatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan family members. Okey, seterusnya connection dengan family members, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan circle. Okay, bila saya sebut pasal circle, selalu kita sebut pasal social distancing kan? Okey, sebenarnya kita tak nak ada physical isolation, maksudnya duduk bersendirian. Sebenarnya kita nak ada support dengan orang-orang yang kita rapat lah. Contohnya family members dan juga kawan-kawan kita. Yang dekat. Ini sangat membantu. Yes. Ini sangat membantu. Okey. Kedua adalah rutin. Kita kena tetapkan rutin harian yang perlu kita lakukan. Walaupun kita berada di rumah, kita duduk di rumah, kita mesti ada jadual yang berstruktur. Kita jaga makan, jaga tidur, ada aktiviti. Maksudnya daripada pagi sampai malam, apa yang kita boleh lakukan. So ini akan membantu kita untuk lebih adapt dengan situasi normal baru ni lah. Dan ketiga adalah mindset. Mindset kita kena pilih. Okay, saya suka analogi ni sama ada kita nak gunakan mata sebagai mata lebah ataupun mata lalat. Okay, kalau Encik lihat mata lebah ni dia suka apa? Lebah suka apa? Madu. Madu ni apa sifat dia? Manis. Yes, lagi apa? Tajam. Ya, madu mana tajam? Melekit. Itu kalau bermadu kan tajam. Kalau bermadu madu ni berkhasiat. Berkhasiat. Allah. Nampak? Madu berkhasiat. Okey. So lalat apa suka apa? Lalat. Benda yang kotor macam lah. bagi main kuis Aisyah bagi dengan kita. Ya. Lalat suka apa? Benda yang kotor lah. Kotor. Yes. Okey. So bila kita letakkan mindset kita sebagai gunakan mata lebah, kita akan melihat kebaikan. Apa peluang yang ada dalam menghadapi cabaran untuk adaptasi kepada new normal. So bila kita setkan, apa aku boleh buat dengan menggunakan mata lebah? So kalau ada orang bila dia lihat situasi tu dengan menggunakan mata lalat, dia akan lihat semua benda tak boleh buat lah.
Maksudnya cara ni sekarang ni dalam bahasa yang senang tu sebenarnya ialah kita kena set sendiri cara kita berfikir. Kita kena pandang dari sudut positif kan Aisyah kan? Betul. Mindset tu. Betul. Okey Aisyah, sebenarnya kita itulah kalau nak berkongsi ni banyak benda lagi yang kita boleh kongsikan, tapi macam nanti kita sambunglah bahagian seterusnya kita belajar Aisyah. Tapi untuk hari ni itulah, terima kasih Aisyah sebab sudi berkongsi dengan kita pagi-pagi ni. Ya. Selamat berpuasa Aisyah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Tu dia. Kita perhatikan tengok F ni pun kuning macam lebah. Pastinya F ni banyaknya perancangan lepas ni kan, betul tak F ni? Ya, madu tu manis bukan tajam tau. Madu tu berkasiat. Okey. Kita nak berhenti rehat dan kembali selepas ni dalam Borak Kopitiam. Kembali selepas ni. Walaupun dalam musim PKP ni kadang-kadang kita kat rumah tu kita nak ada hiburan jugalah. Itu dia DJ Faz tadi. Jangan-jangan nampak orang main table DJ tu belakang ada peti sejuk Dia music di kitchen, dapur. Music di kitchen itu hashtag music di rumah. Kita ada DJ Faz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik Faz, baik Faz. Faz okey? Sihat Okey. Okey. Faz mungkin dengar dia mungkin biasalah tu lain-lain pagi ni kan. Nak tanya macam mana pula semangatnya dapat buat muzik kat rumah ni, dapat dengar cerita dapat hasilkan 3 buah lagu ya kat rumah. Tak macam ni. Saya siapkan dalam 4 album, 4 kompilasi masa saya syuting. 4 album. Ada berapa lagu dalam tu? Ada dalam satu album tu ada 10 lagu tu. Bukan 4 tau, 4 album. Lebih kurang 4 album, 40 lagu daripada rumah je Bahkan saya tak tahu apa kan. So kita kreatif lah kat rumah. So lagu-lagu ni DJ Faz buat pasal apa? Lagu-lagu ni tentang motivasi ke or anything ke? Cuba cerita sikit. Oh tak, saya buat lagu ni muzik saja, instrumental saja. Tak ada lirik pun. Because saya tak ada. Macam beat lah, buat beat lah. Jadi saya hanya buat muzik saja. Untuk orang-orang yang masa PKP tak ada buat apa, so dia dengar muzik ni dia relax, dia muzik dia. So dia chill je. Dia macam muzik dia semua jadi boleh lah layan relaxing gitu. Boleh layan beat tu. Jadi 40 kalau satu album ada 10 beat. 4 album 40 tu. Berapa lama sebenarnya masa dia ambil buat sehingga 4 album tu dalam masa berapa hari je, because kita kat rumah 24 jam jadi saya dekat depan komputer je. Kita dengar bunyi dia macam geram dalam masa 4 hari je. Amboi, 4 hari je 40 lagu. Ini satu bukti produktif dia. Ini lembah ni. Ini lembah. Dia macam mana nak semangat ni kan. Tapi kalau Faz, macam mana nak jadikan, bagi tahu sikit semangat tu. Macam mana boleh siapkan 40 lagu dalam hari tu? Apa dia tak dengar? Oh, macam mana boleh siapkan 40 lagu, 4 album dalam 4 hari tu? Maksudnya Faz dengar ke? Dengar tak? Saya tak dengar. Okey, dia macam gini sebab 40 lagu tu maksudnya idea yang berbeza lah untuk setiap satu lagu. Jadi dalam masa yang sangat-sangat singkat tu mana nak datang idea tu? Back to back tu 2 jam sekali idea sampai. Apa yang jadilah macam dalam PAP ni kita duduk dalam satu game tu dalam macam seminggu lebih 2 minggu je tu kan. So saya fokus untuk tema apa yang saya nak buat. Jadi saya tak ada macam dapat inspirasi macam tu. Saya plan dulu saya nak buat apa. Sebenarnya because saya punya fan yang macam boring kat rumah kan. So saya plan tiba-tiba saya dah buat something yang boleh diorang kat rumah, diorang santai kat rumah, diorang dengar muzik ni dan santai. So saya dah plan dah style tu macam mana. Jadi saya tak perlu nak cari idea apa. Idea tu dah
dalam Ikut tema dia, ya. Okey. Dan sebenarnya Faz juga terlibat untuk hashtag muzik dari rumah yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia sepanjang PKP. Macam mana pengalamannya menjayakan tu, Faz? Itu satu benda yang sangat kata interesting lah, sebab tak pernah orang buat macam ni kan, dapat rumah kan. Lagi-lagi macam dengan speed kat belakang ada bagi air semua tu kan, kelakar kan. Tapi yelah, benda ni tak akan terjadi kalau PKP tak ada. Jadi satu benda yang sangat interesting dan semua artis boleh buat. Maknanya dia membuka ruang kepada banyaknya artis kat luar tu yang boleh buat show di rumah. So saya berjaya buat dekat TV kitchen table top saya. So, itulah kitchen saja. benda tu macam bagus dan dia boleh bagi idea baru untuk artis untuk buat show walaupun tak payah keluar rumah. Betul. Dan mungkin sebab dah buat dekat dapur boleh cari instrumen baru macam pintu peti sejuk ke, kuali ke, boleh jadi instrumen juga tu. Bam. Faz, just nak tahu apakah yang cara bila kan Faz ada family, keluarga, macam mana uruskan time tu buat kerja sambil dengan keluarga macam mana? Okey, kita ada rutin lah. So kita saya akan bangun dulu, saya buat dulu. So lepas tu ada time saya akan macam anak saya akan main game ke buat homework, saya buat homework dengan dia. So lepas tu bila dia buat homework, dia siap homework dia akan main game, saya akan buat kerja saya. Tentu lah, so kita bercocok kan. Bergilir-gilir lah dengan isteri tu menjaga ceritanya sekarang ni. Tapi itulah, sambil-sambil tu nampak betul lah Faz pun nampak macam menyahut lah cabaran masak apa tak jadi hari ni, tapi versi yang jadi katanya dah pandai masak makanan Korea lah nampak. Saya ada buat lah macam-macam lah, saya buat dengan saya buat jus lah, buat apa lah. Berjaya ke semuanya tu? Okey. Benda ni saya buat semua simple je. Antara contoh-contoh menu yang dibuat tu nampak banyak macam makanan Korea ya? Yang itu saya buat dengan Myeondo Tteokbokki. Macam ni, saya ada klien saya sekarang buat lagu-lagu untuk iklan. Jadi klien saya salah satunya nama dia Myeondo Tteokbokki. So diorang ni jenis buat yang diorang kita boleh order online. So jadi saya tunjuk macam nak buat benda tu. Senang je, dia bagi bahan, saya campur-campur masak. Terus siap kan? Ni yang tengah buat ni apa ni? Smoothies ke apa ni? Ini coklat banana punya smoothie. Senang je, pisang coklat je. Senang je. Faz tak ada benda tak senang dia punya cerita semua. Dia nak bayangkan 40 lagu buat lepas hari. Tak, dia boleh macam ni. Kalau dah macam ni Faz, kalau yang jadi punya, dia kena kongsi resepi lah nanti Faz kat social media. Okey. So Faz, macam mana, boleh tak kongsikan pula macam mana nak kita pada masyarakat Malaysia untuk bagaimana semangat lagi untuk lawan COVID-19 ni di Malaysia ni? Mungkin ada sedikit kata-kata lah nak kongsikan. Okey, macam ni. Kita tak boleh nak lari daripada virus ni. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh buat minda kita fokus kat benda-benda yang positif. Maknanya lepas ni bila kita dah habis PKP ni, bila kita keluar, apa yang patut kita buat. Instead of kita macam stres dan risau, kita try to fikir apa yang terbaik kita boleh plan lepas ni. Maknanya macam kita fikir macam mana dengan kerjaya kita, apa yang kita boleh buat lepas ni. So kita dah, masa kita duduk PKP, duduk rumah ialah masa time untuk kita plan. Bukan kita down kan. Ini masa untuk kita buat strategi, di mana bila kita keluar terus kita execute plan kita. So kita kena plan. Ini masanya time untuk kita banyak masa sekarang. Biasanya tak ada masa apa-apa. So, sekarang kita ada banyak masa untuk plan apa-apa untuk kita punya kerjaya dan hidup kita lepas ni. Betul lah. Okey, Faz, terima kasih sebab sudi berkongsi pagi-pagi ni dengan kita. Dan jangan lupa stay safe dekat rumah. Selamat berpuasa Selamat berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Alright. Tapi saya rasa apa yang Faz cakap tu betul lah, macam tadi kita cakap dengan Aisyah, adaptasi kepada new normal. Betul. Kita kena buat perancangan. Kalau dah cara lama tu tak boleh, kita kena fikir cara baru untuk kita jalankan benda kan. Luar biasa semangat ni. Semangat ni. Okey. Dan sebenarnya semangat yang kita dapat ni Anwar bukan sahaja daripada rakan-rakan kita yang berada kat Malaysia. Kita ada satu semangat ni yang saya baru tengok, rasa bangga betul lah. Ada seorang guru ni yang daripada luar negara tapi berkongsi mesej dan juga menyanyikan lagu Negaraku. Jomlah kita tengok video dia dulu. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju,
Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta. Itu dia Rahmat bahagia. pernah mengajar di sekolah menengah air hitam. Bila mengajar di Kedah tu. Air hitam di Kedah. Jadi tu dia semangat dia. Daripada tahun 1970-an sebenarnya dah mengajar di Malaysia. Ya, dia itu sebenarnya kalau siapa nak tengok video tu, dia ada cakap, dia ada mesej, ada pesan, dia kata dia rindu kat Malaysia. Dia kata Malaysia ni pun dah macam negara angkat dia sebab dia pernah mengajar kat sini lama kan. Tapi itu benda yang membanggakan kita. Okey, hari ni sebenarnya kita faham kita masih lagi dalam PKP, masih lagi tengah menandangi isu pandemik COVID-19 ni. Tapi bermula esok kan, kita ada PKPB kan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Tapi kena ingat semua, kita kena juga ambil tahu kalau siapa-siapa yang tak ada kepentingan untuk berada di luar, kita boleh bekerja daripada rumah, tolong duduk kat rumah. Tapi untuk hari ini, kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa ni, yang datang juga hujung-hujung minggu ni kan. Cukup istimewa. Kita nak lihat ada siapa di pintu kita. Siapa yang kita ada tu? Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? YB Dato' Saifuddin Abdullah. Cuk. Tok. Rasa kasut basketball lah. Allah, Datuk. Datuk berkenan sebelah, Tok. Datuk, silakan, Datuk. Kita ada YB Dato' Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Datuk, terima kasih sebab datang hujung-hujung minggu dan juga pagi-pagi Ahad ni, Datuk. Okey, Datuk, bulan puasa ni okey? Alhamdulillah. Tapi tadi tengok fast dah buat apa tu, macam itu waktu bila pagi tadi ke sahur ke yang nak berbuka semalam? Itu kita tengok dia gelap-gelap sikit malam kot. Jangan siang macam tu, Datuk. Jangan siang. Kita di Borak Kopitiam pun sebenarnya dah lama tak terima tetamu kan, tapi kita sangat beruntung hari ini kita bersama dengan Datuk Saifuddin. Sihat tak hari ini kita? Alhamdulillah. Dan Datuk, saya rasa sekarang ni rata-rata rakyat Malaysia semua tengah sibuk bercerita pasal esok dah PKPB, jadi kita terus nak bertanya je lah, Datuk. Sebelum tu nak tanya pasal mungkin kerisauan dan mungkin persoalan, kita cubalah jadi macam membawang sikit, Datuk. Bila COVID-19 ni nak habiskan negara kita ni, Datuk? Tu soalannya. Sebenarnya bukan saja di negara kita, di seluruh dunia, ya. COVID-19 ini kita tak tahu bila dia akan tamat. Dan kita ada PKP 4 dijadual tamat pada 12 Mei. Betul. Katalah PKP 4 tamat pada 12 Mei bukan kerana dah tak ada langsung jangkitan. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Noor Hisham, jejaka paling popular sekarang. Jealous saya. Apa namanya? Soalnya bukan soal kita tunggu sampai kosong jangkitan sehari ataupun tiada kes baru. Yang penting ialah PKP ialah untuk meratakan keluk itu. Dan ini kita sudah dapat lakukan. Dan itu adalah sebahagian besar kerana majoriti rakyat termasuk orang muda dia patuh kepada arahan PKP supaya kita jangan kita adakan social distancing, basuh tangan selalu, kemudian jaga kesihatan. Jadi kalau kita tertib dan kalau kita patuh kepada arahan itu, saya fikir kita boleh atasi masalah. Baik, Datuk, meratakan tu maksudnya dia tak adalah naik melonjak tinggi turun rendah. Dia kan ada cerita gelombang ni. Gelombang dia wave tu. Jadi keluk dia tu begitu. Nampak? Itulah saya nampak. Dia tak adalah naik tinggi macam tu, tak ada. Jadi yang penting ialah kalau dia naik pun dia itu yang dikatakan meratakan. Jadi meratakan. Misalnya dalam hampir 10 hari kalau saya tak silap dia bawah 100. Jadi semalam ada orang terkejut, semalam lebih 100. Tetapi dia masih dalam keluk yang agak rata, dan yang pentingnya kita punya angka itu semakin menurun. Jadi keluk kita merata dan mula menurun. Jadi sebab itu apabila kita bincang dengan Kementerian Kesihatan dan kita ikut protokol yang WHO, maka kerajaan buat PKP B. Orang pun pening sekarang ni. Ada PKP
lepas tu PKP D. Itu yang diperketat. Itu kawasan merah ni. Kawasan merah. Tapi sini tak ada hijau. Ada dekat Kopitiam tadi dekat macam belakang, hijau sikit. So, yang PKP, okey, dia begini ya. Pertama, kita masih dalam PKP. Betul. Kita tak longgarkan PKP itu, ya. Yang ada ialah PKP bersyarat untuk kawasan hijau saja. Okey. Kawasan merah masih lagi PKP, PKP yang diperketatkan. Okey. Yang kedua, kita tak ada pilihan, ya. Kita rugi sehari 2.4 bilion kalau ekonomi tak digerakkan. Dan ini bukan saja ekonomi untuk kilang-kilang yang besar-besar, termasuk Makcik Kiah, termasuk Pak Saleh dan sebagainya. Jadi kita melihat semua tu. Jadi kalau kita tak buka, katakanlah untuk sebulan lagi 1.8 juta rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Jadi Datuk, just nak tanya, adakah itu antara sebab yang kita laksanakan PKPB pada 4 Mei ni? Okey. Tarikh 4 Mei tu pun besok kan? Besok. Tapi sebelum tu nak ucapkan selamat Hari Kebebasan Akhbar. Kepada semua teman-teman wartawan. Terima kasih. Dan pengamal media. Sama-sama kita. Besok bukan bermakna semua orang mesti mula. Besok itu ialah tarikh kita membenarkan kegiatan ekonomi berjalan, ya. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya kalau dalam dalam orang tanya dalam restoran. Kalau dalam restoran itu tak bolehlah nak duduk ramai-ramai begini misalnya. Dan bagi kilang, bagi tempat-tempat production, mereka tetap kena jaga SOP yang sangat ketat. Jadi dia bukan bermakna besok semua orang kena mula, tak. Ya? Saya tahu ada orang yang pemilik kedai Dobby. Dia tak mula besok. Dia mungkin lusa pun dia belum mula lagi. Betul. Sebab dia harus bersihkan kedai dulu. Besok baru nak pergi beli alat suhu, pemeriksaan suhu, nak beli hand sanitizer, nak latih dulu pekerja. Jadi mungkin beberapa hari. Jadi bukan bermakna dia bukan mudah boleh terbuka macam tu lah, Datuk. Ya, ada syarat-syarat dia, kan? ada SOP. Kalau kita tengok laman web Majlis Keselamatan Negara itu, bagi setiap sektor tu dia ada dia punya SOP dia. Misalnya, dan dia beritahu kat situ. Misal kata kalau di bangunan yang ada tangga, dia ada pula kaedah nak naik tangga, turun tangga. Jadi untuk mengelakkan daripada berselisih rapat dan sebagainya. Jadi syarat-syarat itu penting. Betul. Ya. Itu yang kena tahu benda tu dulu. Sebab itulah bukannya besok, maksudnya besok semua buka atau tak ada itu kan. Tidak. Datuk, just nak tahu bagaimana pula, apakah yang sebenarnya akan dijangka untuk kita dah bermula PKPB ni, yang boleh kita rakyat Malaysia tahu bermula 4 Mei sampai ke 12 Mei, barangkali kita boleh tahu something yang kita lihat impact dia macam mana ke depan ni. Dia begini ya. Inilah orang Melayu kata suasana ini menyebabkan kalau telan mati mak, kalau di luar mati ayah. Ya. Bila kita sebagai kerajaan nak buat keputusan itu, kita fikir dan kita runding dengan banyak pihak. Kita tahu misal kata kalau kita tak gerakkan semula ekonomi, Menteri Keuangan guna istilah restart, ya. Perdana Menteri pun kata restart. Kalau tidak dimulakan semula, maka akan berlaku banyak kerugian, ya, orang hilang kerja dan sebagainya. Dan semua ini nantinya akan menyusahkan kita juga. Tapi kalau dibuka, bagaimana dengan soal kesihatan? Ya? Jadi kita menilai dan kita mengatakan bahawa baik PKP masih berjalan. Keduanya, kita bukan buat keputusan yang mudah. Kita buat keputusan yang sebijaksana mungkin dan berimbang. Sebab itu bukan semua sektor buka, sekolah masih tutup. Betul. Ada sektor sosial yang masih belum dimulakan. Betul. Saya pegang kasut ni sebab ini Nike Air. Ini memang kasut basketball betul. Saya pemain bola keranjang. Walaupun sekarang dah tak berapa. Okey.
nak main tak boleh lah sebab ini sukan yang tak dibenarkan buat masa ini sebab dia kontak pasukan dia ada kontak ya. Jadi kita harus itu dan akhirnya ialah kita sendiri. Misal kata katakanlah kita pergi kerja kan. Macam you orang lah. Okay. Balik janganlah lepak kedai mamak. Betul. Balik rumah terus. Kalau nak lepak pun duduk jauh misalnya. Dan ada pula SOP yang dikenakan dekat kedai mamak tu. Dia ambil nombor, dia ambil nama dan sebagainya. So ada orang kata buat apa? Ini adalah precaution. Kalau berlaku apa-apa, kita tahu nak hubungi dan sebagainya. So ada orang kata, alah Abang Din, takkan saya nak tinggalkan nombor telefon saya, nanti kena scam dan sebagainya. Tak salah tinggalkan nombor telefon, tak salah duduk, beli je lah roti, bawa balik dan sebagainya. Jadi akhirnya kepada kita juga. Tengok kita macam mana. Kita kena macam cakap individu tu sendiri kena ambil maklum benda ni lah. Kena jaga kalau sama ada nak duduk kat sana ataupun nak beli bungkus je balik rumah. Okey. Kita sebenarnya cerita pasal PKPB ni satu topik yang sangat menarik yang saya rasa ramai nak tahu. Jadi kita kena kumpul lagi soalan-soalan netizen ni nak tanya Datuk ni, YB Datuk dengan kita. Tapi YB Datuk kita nak berhenti rehat dulu Lepas ni kita akan kembali lagi untuk cerita pasal PKPB ni. Jumpa selepas ni. Kembali kita dalam Borak Kopitiam. Bersama kita adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Datuk Saifuddin. Yang mana kita nak tahu banyak ni tentang PKP yang akan bermula, yang akan langsungkan segala-galanya persoalan kita sini. Siapa nak tahu kat sini boleh insya-Allah kita cuba bawa soalan-soalan netizen ni YB tu. Jadi ada juga yang bertanya-tanya. Kita akan laksanakan 4 Mei. PKP akan habis 12 Mei. Kenapa tak tunggu 12 Mei? Itu. Ini yang semalam disebutkan oleh Datuk Nur Hisham. Sebenarnya dari satu segi dia persediaan. Ya. Kita tarikh itu saya kata tadi 4 Mei itu tarikh dibenarkan. Tetapi bergantung kepada masing-masing majikan, masing-masing peniaga sama ada nak bermula 4 Mei ataupun selepas, ya. Sebab kalau kita mulakan, bayangkan kalau kita mulakan pada 12 Mei, apa yang berlaku? Katalah PKP dah tak ada. Apa yang berlaku? Meledak tiba-tiba. Ya? Jadi adalah lebih sesuai kita mulakan keizinan untuk berniaga ini dalam waktu PKP. Jadi secara mindanya, secara psikologinya kita masih dalam PKP. Sebab tu tadi saya mulakan dengan katakan PKP belum habis lagi. Belum habis lagi. Ya. Dan PKP bersyarat ini ialah untuk kegiatan-kegiatan yang dibenarkan. Yang sekarang kita guna istilah asal dia bukan termasuk yang dilarang buat masa ini, maka ia dibenarkan. Ya? Ini yang ada orang kata, mengapa kita buat tergesa-gesa? Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat, sebelum ini bukankah kita dah adakan beberapa bidang yang dibenarkan? Pada masa secara berperingkat. Ya, masa itu kita sediakan ada beberapa senarai, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Kan? Sekarang kita kata, yang ini tak boleh. Misalnya perhimpunan ramai, mesyuarat besar-besar tak dibenarkan. Mengapa? Sebab lebih banyak yang telah dibenarkan. Jadi kalau kita nak buat senarai yang dibenarkan mulai 4 hari bulan Mei, itu satu kajang kertas tak habis tu. Jadi kita sekarang kita ubah. Tulis itu yang saya katakan, yang tak boleh. Itu yang kita katakan sebenarnya kita berperingkat-peringkat. Sebelum ini ada senarai yang dibolehkan dan tidak banyak. Dan sekarang kita kata lebih banyak dibenarkan, yang tak boleh tu yang tak dibenarkan. Ya. Tapi maknanya masih ada kawalan, masih sangat strict dari segi implementasi. Ada SOP dia, ada kawalan dia, bukannya sewenang-wenangnya macam itu ceritanya sekarang kan. Dan di kalangan kaki tangan kerajaan pun kebanyakan kementerian saya misalnya kita masih ramai majoriti petugas-petugas kita masih work from home. Dan di mana pun kita berada, sama ada di kilang atau di pejabat, di mana-mana, dia ada pula tempat-tempat yang kita kena jaga betul-betul. Ya? Misalnya, tandas, bilik solat, pantry, bilik menunggu, kaunter. Ini kawasan-kawasan yang kita kena ekstra jaga. Kena
betul-betul berhati. Sebab tu akhirnya ialah pada diri kita sendiri. Sebab pasal tu sudut daripada pejabat kan, Datuk, boleh ke Umi Datuk kongsikan apakah yang sebenarnya sektor-sektor yang telah dibuka untuk 4 Mei akan datang? Okey. Saya balik kepada tadi, yang tak dibuka. Dia yang tak dibuka, yang tak dibenarkan ialah mana-mana sektor yang melibatkan hubungan yang terlalu rapat. Ya. Misalnya spa. Ya. Okey, jadi tentulah tidak Panggung begitu wayang. sesuai. Panggung wayang besar, kawasan yang besar. Putih rambut. Jadi walaupun sebab itu kita buat program nyanyi dari rumah ya. Sebab penyanyi-penyanyi tak boleh nak buat konsert. Jadi saya terima kasihlah kepada teman-teman yang participate ya dengan program itu, nampak sambutannya bagus. Jadi dia menyanyi dari rumah tak apalah. Yang kita tak boleh nak buat ialah konsert ni macam Hari Merdeka. Contohnya tak boleh lah itu. Tak tahu macam mana. Okay, sudah pasti kita takkan ada perarakan yang besar-besaran macam itu. Tapi kita akan tetap sambut Hari Merdeka. Apa caranya? Mungkin ada yang secara fizikal tengok pada keadaan pada masa itu. Tengok pada 31 Ogos macam mana keadaan kesesuaiannya masa itu. Saya rasa sebenarnya Ibu Datuk, apa yang jadi kerisauan sebenarnya bila ramai rakyat netizen bertanya pasal soalan-soalan tadi tu, kenapa tak tunggu 12 Mei? Sebab mereka ni saya rasa tengok contoh negara luar, ada yang yang dah dibenarkan keluar, tiba-tiba kes tu meningkat. Jadi macam mana dengan kita ni Ibu Datuk? Okey. Apabila kita buat keputusan ini, kita lihat semua pengalaman negara lain dan juga kita mengikut protokol WHO itu. Dia ada 6 syarat dia dan sebagainya. Jadi apabila kita nak memberikan kebenaran untuk berniaga dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya, kita kena pastikan bahawa kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Misalnya, ada sebuah negara itu dia ada festival pada masa itu. Dia tak sedap sebutlah. Ini bekas menteri luar, dia tak nak sebut nama negara. Nanti tak cantik ya. Ada festival. Jadi orang ramai hadir ke festival itu. Kita pun ada festival Hari Raya. Sebab tu kita siang-siang dah kata tiada sambutan Hari Raya rasmi, tak boleh balik kampung pada masa Hari Raya. Sebab kita belajar itu. Ada negara, ada festival. Maka number tu naik. Kita pun ada festival yang dekat lagi. Jadi kita kata jangan raikan festival itu begitu. Kemudian ada negara ketika dia buka agak macam kita buat PKPB, dia buat PKPB termasuk sekolah dia ada yang buka. Tak semua, ada yang buka. Kita kata tak boleh buka sekolah. Jadi kita belajar daripada pengalaman yang berlaku di tempat lain. Okey, Datuk just nak tanya, kalau seandainya PKPB ni tidaklah berjalan seperti mana kerajaan telah aturkan, mungkin ada feedback ataupun yang teruk sebagai, apakah yang akan kerajaan lakukan? Kita tahu bahawa ini yang saya kata tadi, ini keputusan yang terpaksa dibuat dengan berhati-hati dan berimbang. Dan na'uzubillah lah seandainya berlaku lonjakan nombor, kita tengok pada keadaan. Kalau dia berlaku dalam kluster tertentu atau di tempat tertentu, maka yang itu kita jadikan dia kawasan merah lah. Berhentilah kat situ. Ya. Kalau daerah lah. Kalau kawasan. Kalau satu negeri. Jadi kita mempunyai kita bersiap untuk sebarang kemungkinan. Yang penting ialah kita kena mengawal diri kita juga. Yang pergi bekerja di kilang atau di pejabat, di restoran atau di kedai manapun, kita sebagai individu kena mengawal diri kita dan patuh kepada SOP yang ketat. Dengan kata lain, kita kembali kepada PKP dahulu, daripada awal-awal dulu kita restrict semua diri sendirilah. Itu yang saya kata, PKP belum berakhir. Kita dalam PKP 4, tetapi sekiranya kita bekerja, maka kita pergilah bekerja kerana itu penting untuk pendapatan isi rumah kita, ya, dan juga untuk perniagaan kita dan juga untuk ekonomi negara. Itu tak boleh tidak terpaksa dilakukan. Tetapi kita masih dalam PKP. Jadi kita berbuat dengan penuh, orang kata,
teliti, berjaga-jaga. Ya, penuh teliti, penuh berjaga-jaga. Ya. YB Dato', just nak tanya, kita ada tak macam link ataupun di mana kita boleh cari apakah maklumat-maklumat tentang... Sebenarnya kita tengok MKN. MKN. Ya, kita pergi ke website laman web MKN. Di situ ada SOP. SOP-nya tebal sebenarnya sebab saya kata tadi kita sangat berhati-hati. Ya, sampai cara naik tangga turun tangga. Ada dekat situ. Pun ada di pejabat dan sebagainya. Dan ada perkongsian info juga saya yang saya tahulah daripada MKN sendiri untuk kita dapatkan berita-berita yang sahih di Telegram tu. MKN rasmi. Jadi mungkin siapa yang belum join tu boleh join dekat situ untuk info yang tepatlah. Telegram MKN rasmi tu Okey. Bunyi macam sedih bila kita dengar tak boleh nak balik raya tu Tapi untuk kesihatan, keselamatan semua kita sama-sama kena patuhi PKP B mulai 4 Mei nanti. Sama-sama kita masih lagi PKP. Maksudnya individu tu juga Datuk kena juga ambil kena ambil tahu, kena berjaga-jaga dan mungkin ada sedikit saranan Datuk kepada rakyat Malaysia untuk PKPB ni. Ya, sebenarnya akhir sekali ialah pada diri kita. Ya, kita harus melatih diri kita. Dan kita dah berlatih pun selama ni. Teruskan dengan social distancing, dengan selalu basuh tangan, jaga kesihatan, pada waktu yang perlu pakai topeng muka, bekerja kerana kita perlu untuk pendapatan. Tetapi percayalah bahawa Kementerian Kesihatan sentiasa siap siaga. Ya, kita telah berjaya meratakan dan saya yakin kalau kita semua berdisiplin, kita boleh jayakan PKP B ni insya-Allah tanpa apa-apa masalah. Sekiranya berlaku juga masalah, kita pun bersedia dengan plan B dan sebagainya. Dan yang paling mustahak ialah kita faham bahawa virus COVID-19 ni ada di mana-mana. Jadi akhirnya kita sendiri yang harus menjaga diri kita. Itu dia. Norma baharu dalam Malaysia sekarang ni memang kita pun dah sebar secara rasmi lah kita ni dah ada kesedaran tentang menjaga diri kan. Kita jaga kita dan pasti untuk kita dah training dah. Harapnya kita kekal terus maju lagi-lagi dalam bulan puasa ni lagilah memantapkan lagi persediaan kita dah puasa semua. Semangat. Semangat. Ada member main basketball ni. Terima kasih. Terima kasih. YB Dato' kerana bersama dengan kami dan sebab bukan susah dapat orang datang ke yang sekarang ni. So harapnya Dato' pun perjalanannya terus sihat-sihat semua. Sama. Okey, Borak Kopitiam akan lagi macam biasa bersiaran setiap hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Minggu depan nanti kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi YB Dato'. Kita jumpa minggu depan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Stay safe.